Assalamualaikum dan nama saya Hazra binti Amran, nombor metrik 274063. Saya akan mengulaskan tentang kes yang saya pilih iaitu kes pembunuhan yang dihadapkan di Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Untuk fakta kes yang dikaji ini merupakan satu kes pembunuhan yang melibatkan seorang kematian. Kes ini melibatkan pihak pendakwa raya melawan Dipo. Dalam kes siasatan pembunuhan ini adalah berpunca daripada perasaan cemburu disebabkan isteri tertuduh berlaku curang dengan si mati. Kejadian ini berlaku pada 24 Julai 2008 sekitar jam 4 petang sehingga 5 petang di Taman Rekreasi Bambangan, Kampung Muksiang, Jalan Tambunan di daerah Panampang, Sabah. Kes ini melibatkan seorang kematian iaitu Lam Ah Sang atau lebih dikenali sebagai Fo Ah Sang, nombor kad pengenalan 570607125057. Kes ini juga melibatkan seorang saksi yang bernama Fo Po Cho yang merupakan rakan baik tertuduh. Pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pihak tertuduh adalah satu kesalahan yang berada di bawah Seksyen 300 Kanun Keseksaan. Untuk bahagian defendant merupakan pihak yang tertuduh dalam kes pembunuhan ini. Defendant akan mempertahankan dirinya di dalam mahkamah untuk membuktikan bahawa tertuduh ini tidak bersalah di atas kes tersebut. Tertuduh menyatakan bahawa tertuduh tidak mempunyai niat untuk membunuh si mati. Tertuduh hanya ingin mencederakan bahagian tangan si mati, bukannya leher si mati. Tertuduh juga mengaku sebelum kejadian pembunuhan berlaku, tertuduh telah mengambil syabu serta alkohol bersama dengan rakan yang lain. Peguam bela mengukuhkan bahawa kemungkinan tertuduh menderita psikosis akibat pengambilan zat alkohol serta dadah secara berlebihan. Tertuduh terus memberikan keterangan bahawa dia adalah seorang penagih dadah pada masa hari kejadian berlaku. Dia mengambil lebih daripada 170 set dadah serta tidak dapat tidur selama 10 hari. Bagi pihak plaintiff merupakan pihak pendakwa raya yang ditugaskan untuk menyiasat tentang kejadian yang berlaku bagi pihak si mati. Plaintiff juga merupakan pihak yang membuat dakwaan terhadap tertuduh dalam kes pembunuhan yang melibatkan seorang kematian. Antara hujah yang dikemukakan oleh pihak plaintiff ialah tertuduh sememangnya sudah merancang untuk membunuh si mati dengan niat. Berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh saksi ketika waktu kejadian, tertuduh bersikap normal seperti orang lain serta tidak menimbulkan sebarang keraguan kepada saksi. Peguam bela mengukuhkan bahawa tertuduh berkemungkinan menderita psikosis akibat zat penggunaan dadah dan juga alkohol pada waktu pembunuhan sehingga ketika tertuduh menyerang si mati, tertuduh tidak dapat memiliki niat untuk membunuhnya. Dengan hormatnya, hujah ini dilontarkan dengan bukti. Fakta yang tidak dapat dipertikaikan adalah bahawa ketika tertuduh memandu ke taman rekreasi, tertuduh tidak menunjukkan sebarang bukti-bukti kelainan. Seperti yang semua ketahui, jika tertuduh mabuk, semestinya disedari oleh rakan yang lain. Tertuduh memandu dan bercakap secara normal dengan rakan-rakannya sepanjang jalan. Lebih penting lagi, sebelum tertuduh membuat rancangan jahatnya itu, tertuduh meminta ketiga-tiga lelaki itu mengumpulkan batu dari sungai dan masukkannya ke dalam bonet. Pada pandangan pihak plaintiff, ini adalah dalih semata-mata untuk membiarkan bonet kereta tetap terbuka untuk memudahkan tertuduh mendapatkan senjata yang telah diletakkan di dalam bonet kereta. Adakah seorang yang mabuk mampu untuk membuat rancangan sedemikian? Rancangan ini semestinya difikirkan oleh manusia yang waras. Hujah ini cukup jelas membuktikan bahawa tertuduh sememangnya berniat untuk melakukan pembunuhan terhadap si mati. Untuk bahagian kronologi kes, pihak tertuduh pula mengemukakan beberapa hujah menyatakan bahawa tertuduh tidak mempunyai niat untuk membunuh si mati. Bagi kes pendakwaan ini, pihak pendakwa bergantung kepada bukti yang dikemukakan oleh Fo Po Cho. Saksi ini merupakan teman rapat tertuduh serta saksi ini juga berada di tempat kejadian. Bukti yang dikemukakan oleh saksi adalah bahawa pada 24 Julai 2008, tertuduh memintanya melalui telefon untuk datang ke rumahnya kerana tertuduh menghadapi masalah. Oleh itu, Fo Po Cho segera ke rumah tertuduh di mana tertuduh menceritakan masalah yang dihadapi kepadanya. Semasa Fo Po Cho hadir ke rumah tertuduh, terdapat seorang lelaki Filipina berada di rumah tertuduh. Semasa di rumah tertuduh, mereka menghisap syabu bersama. Kemudian seorang lagi rakan tertuduh iaitu seorang begali menyertai mereka di rumah tertuduh. Tertuduh kemudian meminta begali untuk menelefon si mati untuk datang ke rumahnya. Setelah begali ini membuat panggilan telefon, begali segera meninggalkan rumah tersebut. Fo Po Cho ni meminta untuk meninggalkan rumah tetapi tertuduh melarangnya kerana meminta untuk mendengar luahan hatinya. Mereka minum minuman keras bersama. Setelah beberapa ketika, Fo Po Cho kembali meminta untuk meninggalkan rumah. Sekali lagi dilarang oleh Fo Po Cho untuk meninggalkannya. Tertuduh menyuruhnya menunggu sebentar. Kemudian tertuduh meminta mereka untuk menyertai mencari rakannya. Oleh itu, mereka keluar dengan kereta bersama-sama dengan si mati. Setelah si mati dan Fo Po Cho meletakkan batu di dalam kereta seperti yang diarahkan oleh tertuduh kerana mereka sudah tiba di taman yang ingin dibawa oleh tertuduh. Mereka berbual pada ketika itu. Pada masa inilah kes pembunuhan si mati terjadi. Tertuduh menghampiri si mati memegang parang lalu bertanya kepada si mati jika parang itu tajam dan tertuduh langsung memangkas kaki kiri si mati diikuti dengan luka di bahagian belakang leher.
Menurut Fopocho, wajah tertuduh sangat garang seperti seorang singa ingin membunuh mangsanya. Apabila tertuduh dan Fopocho tiba di rumah tertuduh memberi amaran kepada Fopocho untuk tidak memberitahu sesiapa tentang kejadian itu atau Fopocho akan menerima nasib yang sama seperti si mati. Berdasarkan hasil bedah siasat yang dijalankan oleh pakar patologi forensik iaitu Dr. Jesse Hugh kerana kesan luka yang terdapat di leher, fakta yang dikemukakan oleh saksi sama dengan hasil bedah siasat. Bukti perubatan selaras dengan bukti Fopocho setelah bahawa tertuduh memangkas kaki si mati, tertuduh memotong lehernya. Itu adalah satu tindakan yang berterusan. Jelas bahawa si mati benar-benar terkejut dan tidak berpeluang untuk mengelak serangan membunuh itu. Si mati tidak mungkin cuba menumbuk tertuduh setelah si mati dipukul di kaki. Perkara logik yang harus dilakukan adalah melarikan diri daripada cuba membunuh tertuduh. Mengingatkan kejadian biasa, tidak mustahil si mati cuba menunduk tertuduh setelah dipukul di kaki. Pihak plaintiff menolak dakwaan tertuduh bahawa tertuduh telah memotong leher si mati secara tidak sengaja. Pihak plaintiff tidak syak lagi bahawa ketika tertuduh membawa si mati ke taman rekreasi, pembunuhan tersebut sudah dirancang oleh tertuduh. Parang di bonnet adalah senjata yang dimaksudkan dan jelas bahawa si mati dibawa ke sana untuk dihukum mati. Dalam kes pembunuhan ini juga, faktor provokasi juga menjadi persoalan. Adakah tertuduh diprovokasikan oleh sesiapa sahaja yang boleh menimbulkan kemarahannya sehingga menyebabkan berlakunya pembunuhan? Penjelasan pengecualian 1 hingga Seksyen 300 Kanun Keseksaan berkaitan dengan provokasi. Saya akan katakan di mana sahaja tidak ada pertikaian antara tertuduh dan si mati, baik di rumah tertuduh, di dalam kereta atau di taman. Tidak ada bukti bahawa si mati telah melakukan sesuatu yang atau mengatakan apa-apa yang boleh menyebabkan tertuduh hilang kawalan diri. Elemen tiba-tiba jika ada provokasi sama sekali tidak ada. Kecurigaan tertuduh bahawa si mati sedang berselingkuh dengan isterinya tidak dapat dilihat secara terus sehingga boleh menimbulkan provokasi yang mendadak. Setelah mempertimbangkan semua bukti dalam kes ini, mahkamah tidak ragu-ragu untuk meletakkan kesalahan bahawa tertuduh sememangnya bersalah membunuh dengan niat. Saya berpuas hati bahawa pihak pendakwaan telah melepaskan tanggungjawab membuktikan kes tersebut tanpa keraguan yang munasabah. Dalam keadaan tersebut, tertuduh disabitkan atas kesalahan yang dikenakan dan dijatuhkan hukuman mati. Untuk bahagian keputusan mahkamah menjatuhkan hukuman gantung terhadap tertuduh setelah dapati bersalah melakukan pembunuhan dengan niat. Dalam konteks masyarakat Malaysia, kes pembunuhan yang melibatkan kematian akan dijatuhkan hukuman mati jika disabitkan bersalah. Dalam kes pembunuhan ini, pihak pendakwa raya telah mengemukakan hujah yang kukuh untuk mensabitkan kesalahan terhadap tertuduh. Jika kes pembunuhan yang melibatkan kematian harus disertakan dengan bukti serta saksi yang dapat membantu siasatan ke atas kes ini. Pihak peguam bela membuktikan hujah dengan kebarangkalian yang bermaksud kemungkinan sesuatu perkara tersebut bukanlah satu bukti yang pasti. Ini akan menimbulkan keraguan bagi pihak mahkamah untuk membuat keputusan yang sewajarnya berdasarkan kes ini. Bagi analisis terhadap penghakiman, dalam pembicaraan kes pembunuhan ini, kes prima facie digunakan oleh pihak pendakwa raya untuk membuktikan bahawa pihak tertuduh sememangnya melakukan kes pembunuhan tersebut. Kes prima facie ini digunakan di akhir kes perbicaraan. Pihak pendakwa akan mengemukakan bukti yang kukuh untuk mendakwa tertuduh di atas kesalahan pembunuhan. Mahkamah akan membenarkan pihak pendakwa raya untuk mendakwa tertuduh jika tertuduh benar-benar bersalah. Setelah kes prima facie digunakan, mahkamah akan meminta pihak tertuduh untuk masuk ke dalam mahkamah untuk membuat pembelaan. Mahkamah juga perlu memastikan pihak pendakwa raya melakukan kes prima facie terlebih dahulu sebelum memutuskan sebarang keputusan. Jika kes prima facie dijalankan, mahkamah perlu memanggil tertuduh untuk membela diri di akhir kes perbicaraan. Jika pihak tertuduh tidak berjaya menimbulkan keraguan munasabah, pihak tertuduh akan dikenakan hukuman yang setimpal. Sekian, terima kasih.